Assalamualaikum pada semua yang menonton. Right, okay, di FAQ live bersama. Alright, kita tengok di Facebook apa jadi. Kita dah macam try ni. So apa dah jadi? Kita tengok apa dah jadi ni. Okay, kita ada di live di Facebook. So kita tengok ada sahabat-sahabat kita tak ni. Ada tak kawan-kawan kita ni. Right. Tengok kawan kita di mana ada. Mana. Right, kita dah live di Facebook live page dan kita juga live di YouTube. So mana-mana yang ada nak guna untuk emit, just gunakan emit bit.ly/FAQ live. So kat situ kita akan masuk emit, kat situ ada boleh tengok function-function lah dekat sana So selain daripada di Facebook live. Okay. So kita dah masuk ke episod yang ke-15 So episod ke-15. So kita pada yang minggu lepas topik yang hangat juga yang memang in trend, kita cerita pasal itu first kita cerita pasal high intensity interval training. So dengan minggu lepas kita bersama sekali lagi dengan Dr. Noe Kwan, PM Dr. Noe Kwan. Dari segi kita nak bincang pasal moderate intensity interval training. So banyak yang dikupas kat situ, dia siap bagi guideline dan semua, tapi kita tak adalah technical sangat. So hopefully mana yang ada kat situ boleh dapat manfaat lah. So kita hari ni pun kita ada topik yang seronok juga diceritakan dekat sini sebab bila dengan testing atau performance ni kita mesti, yalah macam kita nak increase performance mesti kita ada testing. Right? So tajuk kita hari ni lah ujian prestasi strength test 1RM. Masih relevan tak? So selalu kita dengar 1RM bukan RM1 Malaysia satu repetitive maximum dari segi strength test. Right? So kita ada sama juga masih kita ada coach Den Baki, kita punya coach yang coach emas kita Rabi Den, dan kita ada juga jemputan kita Nur Ikmar yang so dia esensi yang tengah naik. So hopefully dia dapat sama-sama bantu kita. So, sekarang ni video dia tak dapat keluar, saya teknikal sikit tapi kita boleh dengar suara lah. Suara pun macam Din cakap tadi dah merdu So kita sembang dengan Din dulu lah. Din, so apa khabar Din? Alhamdulillah. So, lah. Sihat. Hari ni baru habis tadi bengkel tak boleh urus untuk Persatuan Belia dekat Negeri Perlis. So habis tadi sesi petang. So ni start pula. So dah, tapi khusus macam ni dengan khusus kata ada khusus macam-macam ni. Yang tu khusus dalam khusus tu sampai 22 April, yang tu untuk ni lah pengesahan jabatan dalam KBS tu kan. So itu khusus yang wajib lah kita masuk. Tapi hari ni dia cuti lah kan. Ini esok so free lah. Cuti Cuma nampak pelik-pelik siap pakai gameplay card, pergi jogging bagai semua. Jangan tanya pasal itu semua tugasan lah tu. Tugasan rokol semua tu. Kalau nampak pelik-pelik dekat Facebook, IG tu itu biasa lah tu. Ada tas lah. Kita buat itu. Macam-macam lah. Sudah terpaksa itu keperluan. Ya. So macam kita cakap tadi lah, kita punya tetamu kita hari ni, Nur Ikmar. So Ikmar ni dia esensi nak naik sekarang ni sebab dia banyak dah dia ada sentuhan, dia punya kejayaan banyak macam ni. So sekarang ni yang terbaru sekali dia dengan FAM, MSF punya projek bola sepak. So nanti kita minta dia jelaskan apa yang dia punya isi parti kat situ. So dia pun
kat bola ni dah lama jugalah. So dia dapat ada AFC coaching, ada level 1 coaching. Dan dia pun dah Master Sport Science UPSI. Dia pernah juga involve dengan Sukma Perak bola sepak. Dia menang gol 2 tahun waktu menang bola sepak tu 2016-2018. Sukma untuk tim Perak. So masa yang sama juga dia instructor untuk Sains Sukan punya coaching academy AKK. So instructor juga, satu instructor. Dan masa yang sama dia juga dah ada buat dia punya own fitness brand lah, Blockout Fitness House. So nampak dia dah macam-macam kat situ. So Iqbal, walaupun dengan suara je, kita hopefully boleh cerita sikit sebanyak tentang latar belakang sikit ni. Okey, baik, Assalamualaikum. Selamat petang. Tak boleh selamat malam lagi, kita tidur tu. Thank you to Fly, thank you to Dembaki. Dua-dua my super duper senior ni. Saya baru lagi lah industri dalam SNC. Orang kata baby lagi lah, saya baby lagi. So saya start SNC spesifik dengan bola. Saya masuk pada 2011. So started as a personal trainer, fitness instructor first, then personal trainer kita start dari 2006, 2007 dan continuous sampai sekarang. Bermula career dengan bola sepak as SNC. Boleh dikatakan SNC pertama yang profesional yang dia orang hired lah that time. Perak FA that time 2011. Kita mula dari 2011, 2012 dan continue sampai PKMPFC. Tu sebuah sedikit lah background kan. So yang Sukma tadi pun sama macam tu lah, sebab kita dari PKMPFC, same time kita pergi bawa Sukma untuk 2016, 2018. Bila sembang ni tak nampak muka ni tak puas, saya rasa tak puas. Saya nampak muka Din tu, saya tak boleh main mata dengan Din tu, tak syok lah. Dia tak perlu berhati je. Itu je lah sedikit sebanyak. So now yang terbaru sekarang adalah dengan FAM MSN, project squad project FAM MSN. So baru establish tahun ni. So kita punya target for this squad adalah untuk kita preparation athletes untuk kita fit kepada national team. So dia tak boleh cerita banyak sangat pasal squad ni. So isu tengah panas. Squad project isu tengah panas. So basically squad project ni adalah kesinambungan daripada program NFDP lah, tu secara ringkas dia. So program pembangunan bola sepak, plan pembangunan bola sepak negara. So pemain dari situ kita bawa ke squad project. Tapi bukan semua pemain, kita pilih yang terbaik daripada plan pembangunan bola sepak negara dan kita serapkan dalam pasukan lah. So sedikit sebanyak yang tu lah, tak banyak. Pengalaman tu baru-baru nak mula. So kalau ikut Din tu saya jauh di belakang lah. Saya akan cucuk belakang Din lah. Okay, tapi dia meningkat naik tu, naik. Dia tengah mencanak, dia tengah mencanak naik. So yang macam kata FAM ni dia ada end result dia apa? Ke mana tu? Kalau boleh share sikit lah, dia last kali apa plan asalnya lah. Okay, kita punya target sebenarnya very simple. Kita create this team untuk player yang under 19 punya player. So player kita sekarang majority kalau ikut average umur 18.44 umur player team kita sekarang. So kita target this player untuk kita fit kepada under 19 punya team, national team ataupun pada senior team lah. So tambah macam sekarang Presiden Cup bawah 21 tahun, bawah 19 tahun, dia punya kejuaraan tak mula lagi. Kita akan mula bulan 6, bulan 7. So SEA Games akan main hujung tahun. So kemungkinan dari sini juga kita akan cungkir bakat-bakat yang bawah 19 tahun ni, sebab dia orang pun dah decide untuk SEA Games tahun ni bola sepak kita akan hantar under 19. So kemungkinan pemain-pemain yang ada dari sini dan termasuk pemain yang lain dengan tim yang lain, kita select yang terbaik, kita bawa untuk ke SEA Games lah. So kalau kata end result dia penghujung target untuk tim ni very basic, dia punya ayat dia kita nak fit for national team lah. Oh, video lah. Okay. Menarik. So kita tengok pada kita punya Facebook punya kawan-kawan ni. So ada Alif, ada Zaidi, Alfan Rosli, kawan Din. Tu El Nino dah tanya tu, Din pakai dari kain ni dia kata. Di dalam tu ada pakai selok dalam. pakai leceh. Abang Ujang kita kirim harum manih katanya. Tak musim lagi. Dah musim ah.
Dah tengah-tengah ni lah. Kalau hujung bulan tu. Dah pun awal bulan 4 ke. Oh lah. Okay, dia dah tuntut ke dia tuntut? Alright. So, topik kita ni. Ujian prestasi, strength test. 1RM masa relevan. Aplikasi terkini. So, strength test ni apa, Din? Apa yang kita ukur ni? Strength test macam mana? Apa strength ni sebenarnya? Definition dia? Okey, kalau kita tengok yang basic definition lah untuk strength ni adalah upayaan kita lah, masa kita untuk angkat satu beban tu. Maksudnya beban yang paling berat dengan satu angkatan. 1RM tu adalah angkatan yang paling berat sekali yang kita boleh angkat dengan satu angkatan. Itu yang dikatakan dengan strength, kekuatan tu sendiri. So kalau kata 1RM ni dia selalunya lah kita gunakan untuk nak tengok determine apa players ataupun atlet punya kekuatan lah. Selalunya kita akan buat sama ada untuk upper body kita akan buat bench press. Kalau kata lower body selalu kita akan buat bench squat, deadlift untuk ni semua sekali kan. So dia banyak lah test-test dia tu yang untuk measure kekuatan untuk muscle kita tu ataupun otot-otot kita tu. Yang tu yang sering digunakan lah. Kalau kata macam aku dekat ISN dulu, benda ni dah jadi macam selalu kata apa kemestian untuk kita tahu berapa RM untuk semua orang. Dia dah jadi macam satu kata apa pertandingan dah. Okey, aku RM untuk back squat apa tu dah. Yang tu kan. Dia jadi trend lah, trend. So dia kena dah tahu tu lah. So macam Hikmah, macam 1RM test, kau buat apa test? Ada 1RM test ada buat juga ke? Untuk part mana? 1RM untuk saya sebenarnya tambah musim COVID untuk season ni, kita cerita tentang season ni. Season ni kita ada lebih kurang 3 minggu untuk kita punya pre-season untuk kita start game. Okay. So macam team saya sendiri, walaupun kita development team sebenarnya, tapi kita tetap bertanding dalam Liga Premier. Kita main second division. Jadi nak suka tak suka, nak tak nak, kita tetap kena prepare kita punya player untuk for the games, untuk match. Jadi saya tak sempat pun dalam 3 minggu ni, tak sempat untuk 1RM test pun tak sempat dah. Jadi kita guna alternatif yang lain selain daripada 1RM test yang kita ada untuk kita develop the strength of the players. So basically apa performance punya apa assessment lah. So apa assessment yang dibuat untuk test yang dia kata improvement tak improvement? Macam saya untuk bola sepak untuk tahun ni, saya bercerita tentang tahun ni dulu, sebab tahun ni sedikit berbeza, banyak beza sebenarnya sebab kita COVID-19, liga tiba-tiba jadi, tiba-tiba tak jadi. Jadi preparation kita terlampau singkat. Bila kita dah start preparation pun, bila start game pun, game kita terlampau banyak. Seminggu kita main sampai 3 game. So banyak benda kita nak kena consider. So saya tak ada ruang pun untuk masuk ke gym training. So everything is on functional training, compound training. So kita buat kebanyakannya di padang. Jadi untuk tahun ni untuk season ni apa yang sempat untuk saya test for the team, untuk strength test especially adalah hanya counter movement jump ataupun vertical jump test. So just measure lower body strength on the vertical jump test lah. So apa yang saya guna pun, saya tak boleh guna 1RM. Kalau ikut basic pada player saya pun tak cukup, dia punya technically pun tak cukup bagus lagi. So sebab dia orang kurang didedahkan sebelum ni dengan penggunaan gymnasium, strength training. So on technical part pun masih lagi kurang. Jadi untuk saya buat 1RM tu pada dia orang menggunakan bebanan yang lebih adalah risiko kecederaan tu takut datang kan. Jadi apa yang saya buat adalah vertical jump test. Itu pun saya guna very simple test yang kita guna just apps dekat telefon je. So saya just record. So immediately before start training, good warm up, saya just record dan continue dengan training drill yang lain. So saya tak curi banyak masa sebab kita masa pun tak ada tu. Dalam masa 3 minggu kita nak sort in everything dalam 3 minggu kan. So vertical jump saya guna apps telefon, record, balik baru saya analyse dia punya data lah. So just measure ke lower body punya power je lah basically. Betul. Okay. So Din, kalau hang dulu ada buat RM test ke? Apa benda yang RM test yang buat? Kalau kata RM test ni banyaklah buat.
Kalau aku ambil contoh untuk sukan sukma dulu untuk budak berbasikal di MSN Kedah kan. So kita buat leg press. Buat leg press untuk RM test lah, repetition maximum. So kita nak tengok lower body strength. Tapi aku tak buat back squat sebab apa aku tak buat back squat, aku buat leg press adalah disebabkan oleh budak-budak pada waktu tu, dan dia punya teknik untuk nak buat squat tu yang mana kalau kata beban dengan yang berat tu, so mungkin akan menyebabkan kecederaan lah dekat bahagian tulang belakang dia. So aku prefer lebih pada leg press tu sendiri pada waktu tu. Dan beban pula kita tak pergi sampai ke, nama dia memang 1RM test, tapi untuk testing tu kita tak adalah buat load sampai yang dia boleh angkat sampai sekali saja. Okay. So kebanyakan apa yang protokol aku lebih pada ni lah, apa predicted punya 1RM lah, indirectly. So kita akan buat tengok berapa yang dia buat. 5 atau sampai 3 saja. Selalunya untuk yang 10 ataupun 12 tu selalunya untuk warm up. Dan dia akan naik ke 8. Dan pergi ke sampai 3 ataupun 5. So kalau kata tengok dia buat, contoh dia boleh buat sampai 5 kali. Dan yang kelima tu sebenarnya dia stop tapi dia boleh buat lagi. So kita akan tengok pula dia punya RPE. Kita tanya dia, okey boleh tak untuk pergi lagi? Dia kata okey boleh. Dia nak try untuk buat maksimum. So kita akan tambah load lagi lah. So load tu tak adalah kita tambah terlampau banyak sangat. So kita akan make sure yang dia boleh buat at least paling kalau kata banyak pun dalam mungkin sampai 3 kali. Dia dah struggle sangat dah, tak boleh nak angkat sampai orang dah kena support, dan kita stop dan kita akan ambil kiraan tu. Dan kita akan masukkan ada formula lah untuk calculation berapa yang dia buat tu. Contoh angkatan yang dia buat, repetition yang dia buat, dan kita akan dapat berapa 1RM dia. Yang tu yang selalu aku guna lah untuk nak make sure environment test yang kita buat tu selamat. Dan atlet pun dia tak ada buat teknik yang salah. Sebab kita tahu kalau kata terlampau berat sangat, teknik atlet tu pun dah jadi lain lah. Contoh lah kalau kata buat back squat kan, dia dah jadi badan pun dah jadi cross ke depan dah. Tak ada nak maintain posture yang normal kan. Itu yang kita takut tu, itu yang aku takut sangat tu. Contoh lain macam deadlift, sama juga. Bila naik tu jadi badan tu terlampau melengkung sangat, dia tak jadi spine dia tu tak normal tau. So bila macam tu yang kadang ada pernah sekali dia jadi dekat belakang tu dia jadi orang kata apa, tarik lah, slip disc lah. Itu yang kita nak avoid lah daripada dia jadi tu. Okay. Menarik tu. So kawan-kawan yang dekat Facebook live kau komen, cuba komen kat situ. Kalau buat test 1RM lah, strength, untuk strength lah, buat test apa? Boleh tak komen dekat Facebook ni? So buat test apa? Buat leg press ke? Macam dia cakap tadi, dia protokol untuk level yang mana dia tak buat 1RM. Dia tengok buat 5RM atau 3RM. So mana ni kat sini yang ada pernah buat boleh komen tak kat situ dari segi apa test yang dibuat, and then bahagian mana lah, contoh dia test apa macam leg press ke, then apa dia punya numbers repetition dia, adakah dia main repetition 1RM juga ke, ataupun sampai fatigue ke. So macam mana, cuba komen kat situ. So Iqmah, hello? Ya, fly. Hello. So kalau kata macam hello? Dengar. Okay. So kalau macam Okay. untuk strength ni lah. Untuk strength lah. So macam untuk bola ni penting ke strength ni? Kenapa dia penting ke strength untuk bola ni? Component of fitness tu. Yes. Okay, satu dah tentu strength, satu dah tentu untuk performance, dan satu untuk health. Dua perkara dah tentu. Strength ni dua-dua benda ni memang penting. Untuk health penting, untuk performance penting. Dan bila masuk performance ni, cerita pasal bola ni, kita cerita pasal performance je lah. So performance, bila cerita pasal strength ni, everything dalam movement, dalam bola sepak, sports nature dia sendiri, nature sukan tu sendiri memang memerlukan strength. Contoh acceleration, kita nak speed yang singkat, yang pendek tu kita nak speed, acceleration. So kita nak turning, kita nak change direction. So agility kita, so jumping, kita nak challenge bola tinggi. So semua ni memerlukan strength. Component of strength ada juga lah. Suka atau tak suka, macam saya kata tadi, masa pun tak ada, macam saya 3 minggu tu, suka atau tidak saya tetap perlu train strength tersebut
direct mimic pada sukan tu lah, pada bola lah kan. Oh, nampaknya hilang. So dia kata tu bola lah. So, tapi dari segi kita punya dipanggil apa? Need analysis lah Din. So sukan pun kita tengok need analysis lah kan, macam keperluan sukan tu kan. betul. Kita akan tengok balik lah So- keperluan sukan tu sendiri. Contoh kalau kata sukan tu dia ada elemen kekuatan dalam sukan dia tu. Physiological needs dalam sukan tu, demand dalam sukan tu. So kita kena buat kekuatan lah. Kalau kata ada melibatkan kekuatan. Tapi kalau kata dia lebih banyak kepada skill, dan skill tu tidak memerlukan kekuatan sangat, so tak perlu sangat lah bagi aku. Tapi basic strength tu kena ada lah. Tapi bukannya yang maximum strength punya elemen. Tapi kita dah bincang ni kan masa topik pertama kan, strength ni. Yang tu dah ada dah. Betul. Yang tu dah ada dah. Betul. Kita tengok balik apa ni. Even masa yang untuk budak-budak 7 pun yang baru ni yang dalam sport bubble tu, kita buat pun tak buat yang directly RM. So kita kita buat indirect juga. Maksudnya dia sampai ke 5 ataupun 3 punya repetition maksimum, dan kita consider dia sebagai finish lah, dan kita akan calculate lah untuk dapatkan RM dia. So dia kena strength, dia kena macam ni lah. So ni boleh lah buat test ni. Aduh. Tapi Betul tengok pada sukan lah saya setuju. keperluan je lah sebab dia ada. Saya setuju macam Din cakap tadi lah. Apa pun first kali kita kena Betul, tengok need analysis game tu sendiri kan, match sukan tu sendiri. Tapi ada satu benda menarik tadi Fly. So kalau kata aku pergi dekat yang Perlis tadi lah, jumpalah senior lama. Dia pun kata ada seorang ni lah, kaki dia tu sampai pakai tak nampak langsung ruang dekat celah paha dia tu. Aku rasa kenal kot. Rasa macam dalam gambar tadi tu, yang belah kanan tadi tu. Dia punya body squat, back squat dia tu memang dahsyat lah. Ya kan. So tapi itulah sekarang kita cerita pasal 1RM ni. Dia relevan lagi ke nak buat? Apa lagi tak ni? Buat RM test ni. 1RM ke 5RM test ke ataupun 3RM test ke, mana buat RM test ni? Ke ataupun dia bergantung pada level? Ataupun exercise teknik. Apa dia exercise tu sendiri? Okay, kita tengok kat sini. Si El Nino dia ada komen kat situ. Kalau dengan sailing dulu saya buat back squat dengan modified barbell bench row. Method sama macam and then indirectly guna TRM. So mesti semua pakai TRM. Tapi itulah macam benda ni kita kena tengok dari segi level lah, macam dia cakap tadi kan. Level of experience dengan dia pernah training ke tak. Selalu masalah je sekarang ni, selalu tengok lah kan. Bila masuk dia memang kena test. Tapi dia punya teknik tu, dia punya cara nak buat pun tak boleh sebab dia tak train. Dia kau nak buat berat-berat, so dia jadi macam mana nak buat tu. Tapi dia diajar kan. Sebelum nak buat training, dia kena test. Dan salah satunya kalau kata dia punya objective of training is improve strength. So bila improve strength, nak kena ada test apa untuk improve strength. Paling senang is 1RM lah, repetition maximum. Itu pasal itu 1 lah. So kalau macam buat strength test ni untuk apa? Apa function kita buat strength test ni? Apa yang kita data tu nak guna untuk apa? Selalunya kalau kita tengok balik kan, ingat tak ada episod yang kita tentukan untuk endurance berapa repetition, kemudian untuk strength berapa repetition, kemudian untuk power berapa repetition. So bila kita dah dapat data daripada YRM test ni, so benda tu yang akan membantu kita untuk nak tentukan berapa persen weight yang kita akan angkat tu. Contoh, macam kalau kata tadi kita dah buat 3 RM test, dan bila kita akan klik kita akan dapat YRM test. So based on YRM test tu tadi kita akan bahagikan. Okey, contoh kalau kata dia angkat 100 kilo. So kita dah tahu dah, okey untuk 75% adalah 75 kilo untuk training dia pada waktu tu.
So kalau kata kita sebagai SNC waktu tu kita dah tetapkan okey untuk training kita hari ni 65 hingga 70% untuk training. Mungkin waktu tu lebih kepada power. So 60 hingga 75%. So kita dah tahu dah okey weight dia kena angkat lebih kurang dalam 60 hingga 75 dalam berapa repetition. Yang tu lah dia akan membantu dari segi itulah untuk penentuan repetition untuk penentuan persen weight yang kita akan angkat. Yang tu tujuan dia yang kita nak dapatkan RM tu. Untuk yalah dari segi mode of training lah, nak train power ke, nak strength endurance ke, ataupun hypertrophy ke. Cuba tengok hang punya graf ni Din, hang ada bagi graf ni. Graf mana graf ni? Sekejap. Ni graf ni. Din dengan saya, Din. Fly dengan saya. Dengar Iqbal, dengar. Saya pula tak dengar ni. Dengar. Aduh. Itulah dia, tak apa. Cabaran tak ada masalahnya. Bidang balik. Tak teknikal. Ni Bukit Jalil dia lagi terkedah Din. Ni apa Din? Bagi ni. Okay, so kalau tengok ini adalah data lah yang sama-sama juga. Yang ni aku buat dengan Mazwan dulu. Mazwan rakan kita lah di ISN. Ini adalah strength test yang kita buat. Yang mana kita dah after calculate semua sekali. Team 7 ke team? Yang ni team 7. Okay, so yang ni dah kita dah after calculate dan kita dah dapat YRM test dan kita Mazwan waktu ni dia dah keluarkan dah semua sekali dalam Excel. Okay, berapa persen. So dalam persen-persen tu lah yang akan membantu untuk atlet. Dia dah tahu dah, okay untuk training ni dia akan training mengikut persen yang dah tetapkan dah. So dia akan buat kat sini lah. Sebab macam yang ni atlet ni dia duduk di national team. So mereka ni ada access yang mudah lah untuk nak record semua sekali weight. So sometimes dia ada buat lebih sedikit daripada guideline yang kita bagi tu. Contoh dia kena buat waktu tu mungkin dia kena buat lebih kurang dalam 75%. Contoh kat sini kita ambil nama yang first tu 56 kilo. So mungkin hari tu dia buat lebih kurang dalam 57 ataupun 60 kilo. Maksud dia lebih sedikit tapi at least benda ni sebagai guideline. Tapi dia kena capai tahap repetition maksimum yang kita nak tu. Contoh kalau kata 75 mungkin dia buat dalam 6 ke 8 kali dalam tempo yang laju. So dia akan buat yang tu lah. So kalau kata dia buat pada waktu tu dia cuma boleh 4 kali je. So maksud dia kena kurangkan weight lagi lah kat situ. Yang tu yang akan membantu dia dari segi training tu, guideline untuk atlet tu. So kita boleh nampak lah macam mana atlet tu ada improvement ataupun tak. Dia akan bagi kita guideline lah kat sini untuk weight yang kita nak guna tu. Macam yang ni dia tunjuk bench press lah. Okay. Dia ada RM ni tengok over. Squat weight 5 semua sekali. Tapi basically macam test ni kalau macam kau buat, dia main macam mana? Seminggu sekali ke? Sebulan sekali ke? Satu makro cycle ke? Kita satu mezo ke? Selalunya kita akan tengok balik. Okey, dalam kita tengok yang study-study yang ada pun dan kita refer yang tu dan juga kita practice. Selalunya dia akan ambil masa paling minimum 4 minggu dan paling boleh jadi juga 4 ke 6 minggu. So kita akan tengok perubahan itu. Tapi tengok jugalah how frequent yang dia akan masuk dalam gym tu untuk nak buat strength training. So kalau kata 3 kali seminggu untuk tempoh 4 minggu tu dia adalah bersesuaian lah. Kita nak tengok ada improvement ataupun tak dari segi dia punya strength dia. Okay, so basically kau dah pun dah tak buat 1RM test lah. Yang kau buat dah main 3 atau 5 je lah kan? Ya, setakat ni aku buat memang 3 dengan 5. Kau buat kau memang buat back squat juga ke? Memang wajib buat back squat ke apa? Macam aku bagi tahu tadi lah yang first kalau tadi kata tu. sailing lah macam Kalau macam aku bagi tahu tadi tu lah, macam budak basikal aku bagi tahu tadi. Mereka punya core memang tak boleh nak control kadang untuk yang back squat ni. So aku akan ubah kepada instead of kita buat back squat, kita buat apa leg press. Sebab pakailah bag macam mana pun memang tak boleh. Kadang bag tu pakai dah size XS lah tapi ada ruang lagi, pinggang kamping kan. Tak boleh nak buat juga, memang dia susah nak control. So memang aku terpaksa buat juga apa leg press. At least aku dapat juga untuk lower body strength tu. Okay. So hikmah yang macam sebelum ni untuk bola sepak
Untuk strength squat ke atau buat leg press? Okay, untuk bercerita tentang strength ni, before this kita buat squat dengan bench press. Kita tetap practice squat dan bench press. Itu Cuma as a problem dia training bila ke atau kita test? testing. Untuk testing kita pakai squat dan pakai bench press. So dua test ni untuk upper dan lower body lah. Cuma bila kita nak praktikkan dalam, sebab saya lebih suka yang praktikal. Kalau cerita-cerita atas buku ni dia nampak cantik. Tapi bila implement dalam gym tu dia jadi tak cantik. Jadi bila kita training, I'm very particular tengok pada repetition. Macam kita bagi macam Dan bagi contoh tadi ni 75%. So kekangan yang kita macam Dan cerita tadi, mungkin dia di jungle gym dia punya training. So macam Ikmah punya training bukan di jungle gym, mungkin di forest gym. Jadi Ikmah punya forest gym ni mungkin tak cukup dia punya squat rack tak cukup, barbell ada 2, plate ada 3 kan. Jadi benda-benda ni yang menjadi kekangan kepada Ikmah lah. Jadi apa yang saya buat sebelum ni, kita buat test sebab as a fitness coach, strength conditioning coach, kita tetap nak data tu. Sebab ini je yang orang kata modal kita lah, kira modal lah kan. Hasil kerja kita based on ni lah. So kita tak boleh cakap dia tak fit lah, dia tak cukup kuat lah. So kita kena based on data lah. Jadi data tu kita kena ada. Cuma bila kita tengok balik, bila kita nak implement on training, tak jadi lah benda ni. So kita hanya test benda yang kita train. Bila kita test, train tak berapa cantik, so benda tu tak nampak cantik. Jadi saya pernah buat bench press, squat test, dan saya pun guna protokol yang sama, indirect. So saya tak guna direct 1RM, so bukan maximum 1 repetition maximum. So saya guna below 6. So saya punya target that time is below 6 lah. So 5, 4, 3 that range. Jadi dua test ni saya pernah buat. Cuma bila data macam tadi ni, macam hari ni kita nak training for this week 75%. So bila nak training 75% tu yang jadi masalah pada saya. Jadi data 1RM tadi dah jadi tak relevan untuk saya untuk pakai training. Tapi untuk pakai valid untuk saya lah, relevan untuk saya. Tapi untuk data tu saya guna untuk training dah tak relevan untuk saya. Sebab macam saya kata tadi, forest gym Ikmah ni ada 2 barbell, 2 plate, jadi tak boleh nak train. So saya kena more towards functional training. So saya kena manipulate apa barang yang saya ada, apa equipment saya ada, dengan jumlah atlet yang saya ada. So macam kami ada 30 player. So 30 player nak run at same time. Oh, sakit otak lah. Sebab esensi saya seorang. Esensi saya seorang. Dan ya kita ya macam Dan pun dulu atlet. So atlet fly lagi lah atlet. Jadi atlet pun kita tahu lah atlet. Ada masa kita boleh curi, kita curi lah. Kan? jadi kita nak monitor 30 orang ni seorang-seorang agak problem untuk kita lah. Untuk saya lah especially. So kita try manipulate kita punya training program lebih towards functional training. Dan tadi yang balik tu yang cerita pasal force velocity training tu. So kita start implement the force velocity training lah. Macam tu lah. Okay. So itulah macam bila sekarang lagi-lagi macam masih singkat ni, macam saya kata tadi, saya guna apps tu. So just vertical jump. Itu ialah yang kita guna untuk monitor strength training, strength dia orang kan. So itulah macam sukan team sport ni kan variable dia banyak. Dia macam dulu kita argue lah dari segi itulah kalau kita fit betul lah dia punya weight to weight memang tinggi. Part yang lainnya yang kita boleh tengok sebenarnya bila kita nak tengok Hello? Dia ada lagging sikit kat situ. Buka jali hujan ni. So di Facebook ada apa soalan lagi tak? So macam El Nino dia sharing selling Glenn, hang punya teammate juga dekat dengan ni. Sorry. Dia kata buat dia ada modified barbell bench row dengan back squat. So kalau macam jelah macam cakap tadi lah, bila sukan team sport ni kan kita tak meliharakan strength dia boleh angkat dalam 150 kilo dia boleh menang, tak boleh lah kan. So variable banyak gila dalam team sport ni. So itu salah satunya standard saja kita boleh set lah kan. Sebab dia bukan macam direct sport yang macam atletik ke yang mana kalau kata dia direct transfer. So kena ingat kat situ lah, bila buat kena ada direct transfer lah So apa lagi ni? Dia beza juga fly. Macam aku pernah buat dekat SSTMI kan. Macam Ikmah dulu lah. Equipment tak cukup.
weight pun tak tahu berapa saja kan. So pendekatan yang aku buat waktu tu, aku buat lebih pada endurance. Maksudnya endurance lah. Contoh aku buat waktu tu trusted 20 kilo 25 kilo. So dia akan buat lebih kurang dalam 1 minit. Dia buat lah berapa banyak yang dia boleh perform kan, dengan correct technique lah. So aku banyak waktu tu modify lah, pakai beban tapi dia pun kena buat juga lebih pada functional. So aku jadikan benda tu sebagai testing. Yang tu yang mana aku tak pakai RM test lah. Tapi benda tu kesilapan dia bila sebab aku tak tengok strength base untuk setiap individu. So untuk orang yang ada strength base yang kuat, so benda tu akan jadi ringan untuk dia lah. Ringan, betul. Benda tu akan jadi ringan untuk dia. Tapi untuk yang budak yang badan kurang ataupun tak boleh nak angkat beban sangat, benda tu mungkin jadi berat dekat dia. Yang tu antara sebab apa kita perlunya YRM tu bagi aku. So yang tu waktu mula-mula aku masuk lah dulu dekat SSMI tu. Tapi benda tu sebenarnya membantu juga. So waktu tu kita ada masa yang singkat apa semua sekali, memang susah lah kita nak buat kan. Tapi at least kita ada jugalah modify benda tu. Okay. Tapi yang penting bila testing kita nak ada data yang valid, and then kita boleh retest balik lah validity tu kan. So basically kita nak buat apa dalam kita agency, kita nak run program, kita dah dapat base data, dan kita run program kita efektif tak efektif lah basically. Tu yang kata. Tapi yalah, cantiknya kita ikut apa yang research buat lah kan, cantiknya back squat. Tapi kalau kita dapat satu data yang dah valid dah, contohnya one leg press katakan, sebab kita kata improve leg strength je contohnya kan. So kita buat protokol yang sama lah. Kalau kata test macam ni, lepas tu pun test macam tu jugalah, supaya dia ada validity dengan dia boleh lah guna pakai sebagai kayu pengukur. Itu je basically. Itu je lah. Itu yang aku guna. Maksud dia dari segi administratif, pengendalian pengujian tu dia sama, pre dengan post tu sama, equipment yang sama, beban yang sama yang kita guna semua sekali kan pada waktu tu. Environment yang sama. Okay. Alright. Betul lah. So strength yalah, tapi itulah tengok berapa percentage yang diperlukan lah. Tapi bila strength pun macam aku lah kan, kalau kena strength test kan, kita macam aku akan bila start pun kita tengok dari segi level of dia punya recovery lah. Dia punya recovery RPE kan, ada? Dia recovery RPE so basically dia tengok recovery. Sebab sekarang orang yang dah fatigue, kalau dah buat test, memang tak ada improvement lah. Tu kalau kita nak tengok lah, tu yang kita tengok bila kita nak test tu, supaya sebenarnya data tu kita nak pakai, dia tengok improvement je. Tengok improvement je. Dari segi program kita ada improve ke tak improve. Cuma selalunya kita buat banyak yang semua orang buat macam ni, kita kena buat. Tu lah macam semua orang kena buat RM test, kena buat RM test. Tak kira, kena buat protokol warm up macam ni, berapa persen, and then terus buat RM. Walau kita nak measure apa? Kita nak measure adakah dia kekuatan dia berapa time tu. Kalau kata dia buat back squat, tapi bila back squat kita tengok banyak benda juga. Sebab kalau kata macam ni kaki kuat, tapi macam kau cakap tadi, dia punya connective ni, connective the weakest link, kalau kata kita punya core ni tak activate. Sebab activate ni pun dah boleh bantu banyak sangat untuk angkatan. Sama juga kalau macam setengah, macam ada atlet tu lah, kaki dia kuat, bahu dia tak kuat, tu dia jadi macam tu. So dia itulah, bila nak tengok tu nak kena tengok apa testing measurement yang mana yang kita relevant lah kan. Okay, ada persoalan lagi tak dekat sini yang nak tahu ni? Semua macam okay buat RM, semua buat RM test. So kalau macam tadi lah Din, macam apa cakap tadi? Bila kita nak, macam bila nak start program, macam contohnya kita buat strength tu cakap tadi kan. Berapa banyak yang dia macam kau cakap tadi, kena buat strength berapa persen? 80%, 70% dalam dia punya loading. Okay. Based on strength test 1RM. 70% for 1RM ke 80% for 1RM ke untuk buat strength? Selalunya kita yang untuk start, untuk buat 1RM sekarang untuk buat test kan. Kalau start lah selalunya lah. Prosedur lah. Starting kalau kata zero lah, kalau zero apa nak buat?
Okey, kalau Dia tak pernah kata buat test. zero. Okey, dia zero, dia tak pernah buat test. Tapi dia tengok juga tu, level dia budak-budak ke dah pernah juga. Dia dah lama lah. Dah lama tak buat test. Ya, kalau kata selalu lah yang standard yang aku buat. Kalau kata dia dah lama tak buat test apa semua sekali, first aku akan tengok physical competencies tu. Physical competencies basic dia akan buat, contoh kita nak buat bench, so aku suruh dia buat untuk push up dulu. Dan kalau kata push up dia okey, dia ada engage core waktu sepatu dia buat push up tu, then dia akan proceed kepada bar kosong. Nak tengok teknik betul ke tak. Then kita akan masuk load sedikit. At least dia buat dalam 8 ke 10 repetition. Just nak tengok teknik. Then kita akan masukkan load dia. Contoh kalau kata dia dah tinggal lebih kurang dalam 3 bulan, tak buat strength langsung. So kita akan tengok the last RM test yang dia buat sebelum ni. So mungkin aku akan start dengan 50 ataupun yang lagi lower daripada tu, tak lebih daripada 50% lah daripada yang dia buat tu. So kita akan try dia buat. So 50% ni lebih kurang dalam, dia boleh buat dalam 8 ke 10 kali tadi dia. Okay. Dan kalau kata dia okay, then kita akan proceed next skip with it. Then dia akan naik dia akan buat ni lah lifting tu. So kita tengok pula berapa repetition maximum dia. Tapi in between dia nak tunggu first test tadi, warm up apa semua tu, dia kena ada rest yang cukup lah. At least dalam satu nisbah 3 ataupun 5. So nak make sure yang badan dia betul-betul ready. Kalau kata dia punya proses recovery dia pun lambat, so yang aku tanya tadi lah, adakah dia betul-betul ready nak buat. Kalau kata dia buat 8 tadi pun dia dah rasa macam lengoh lagi, dia tak boleh nak buat. So untuk next punya testing tu adalah tak valid lah, sebab dia tak dapat betul-betul yang purely strength yang dia nak lift tu kan. Itulah yang selalu aku buat. So macam untuk rugby ni, macam rugby apa yang test yang kau buat? Ada back squat? Ada? Untuk seven yang itu. Yang 7 kita ada buat back squat, kita ada buat bench press, kita ada buat deadlift, then kita pull, reverse pull, kita ada buat juga untuk nak buat upper back strength kan. Ada juga. Dan yang tu je lah yang kita tengok 4 test. Kemudian sebab rugby dia ada satu projek khas yang mana kita buat eccentric. So kat situ ada eccentric stand test lah. So the specialty eccentric pun kita ambil daripada RM test tu jugalah. Ya, kita ambil daripada RM test. Ya, betul. Lepas tu mesti RM test tu jugalah. So memang kena ambil RM test jugalah. tak direct RM test, kita buat dalam 3 test dan baru kita dapat yang nombor. Maksudnya RM test tu perlulah. Macam saya je nak share Din, Fly. Apa saya buat sebelum ni, player saya tak pernah langsung buat testing. So dia tak tahu langsung 1RM ni pun dia tak tahu kewujudan 1RM ni. So bila dia masuk gym tu pun dia baru tahu kewujudan squat tu. Jadi test yang saya buat, saya ambil predicted. Saya ambil untuk squat, that time saya ambil 1 kali body weight dia. Contoh berat badan player saya adalah 60 kg. So saya letak 60 kg as predicted saya untuk dia. First macam protokol dia kata tadi betul, kita masuk. This is after saya dah a few weeks yang saya dah selesaikan dia punya technical punya part ni. So dia dah selesa dah, dia teknik dia on squat, on bench press dia dah okay, dan baru saya prefer untuk test. So apa yang saya buat, masuk untuk back squat, saya masuk 1 kali berat badan dia. Contoh berat badan tadi 60 kilo, so saya masukkan 60 kilo dulu. So selepas warm up dengan bar kosong, mula-mula warm up tanpa bar, general warm up, dan specific warm up tanpa bar, dan warm up dengan bar kosong. Selepas warm up dengan bar kosong, saya start masuk dengan satu kali berat badan dia. So start daripada situ, dan saya start tambah 10% ataupun 20% daripada situ. So saya tengok first set dia pergi tu berapa repetition dia dapat. So kalau tengok boleh dapat more than 10, saya tambah load dia lah. So 10 to Okay. Banyak tu. So tapi kita dah 9.45 dia. Tapi kadang kita bila kita nak buat ni kan, prosedur untuk strength test ni,
kadang dia akan terjadi budak tu terlampau penat sangat bila dia nak dapat weight dia tu. So macam Iqmal kata tadi kan, dia kadang dia naik 10%, ada naik 20%. Yang tu main peranan penting juga tu. Sebab contoh kalau kata dia buat lebih, contoh dia naikkan 20%, dan budak tu sebenarnya dia boleh buat lebih daripada 10. Untuk lepas tu naik lagi 10%, dia boleh buat lebih daripada 10. So benda tu dah jadi strength lah. Dia dah jadi endurance lah. Budak tu sebenarnya penat lebih pada waktu nak mencuba tu. Sebab tu sometimes macam kadang kita guna calculation. Sometimes kita akan tanya juga dia punya RPE dia. Maksud dia, okay, hang boleh pergi lagi tak? Lebih lagi tak? So kadang load yang kita masuk tu kadang mungkin lebih daripada berapa persen yang kita dah bagi tahu tadi tu. Yang tu kadang ikut kita punya ni lah, ikut nak kata insting juga ke. Ni lah, kreativiti untuk esensi tu sendiri. So macam mana dia nak tambah load lagi. Sebab tu kadang kita bukan hanya based on statistik yang ataupun numbers yang dia bagi tu. Kadang kita akan tengok juga sign yang dia tunjuk. Vital sign yang dia tunjuk. Itu dah tentukan. Betul tak Gemma? Skill tu dia, skill. Skill. Aduh. Sorry lah, saya connection saya very poor. Aduh. Macam tu lah. Tak apa. So itulah macam, yalah bila kita go tu macam testing RM protocol ni pun, yalah macam experience saya pun, aku sama jugalah macam kena ada insting. So kita nak, sebab kita nak dia fresh, sebab kita strength lah kan, sebab kita nak angkat. Kalau dia boleh angkat sekali dah tak lagi angkat, itulah berat dia yang boleh angkat. Cuma tengah orang ni kita ada yang berada endurance, atau ada yang memang dia boleh angkat lagi. Tapi tu yang selalu kalau macam aku pun akan tanya feedback. Berapa lagi nak angkat? Nak tambah berapa? Nak tambah berapa? Supaya dia kata dia tak payah nak tambah main dia angkat ikut abang lah. Dia kata ikut abang lah apa. Aku kata korang angkat berapa? Ini angkat sekali atau 2 kali je. Jangan angkat lebih-lebih. Sebab kita tak nak endurance. Itu kalau macam aku lah, sebab benda tu biasanya dibuat dalam training juga. Sebab bila dah training dah biasa angkat berat, so bila testing dia dah macam, itulah beratnya. Sebab aku memang selalu buat monitoring every session, kan ada dalam seminggu tu ada strength yang base dia boleh angkat 3 kali, 2 kali. Ada kita tahu 2-3 kali tu memang strength. Tapi yang cantiknya buat sekali lah, sebab itu dia punya maksud dia lah, one dia punya maximum. Itulah strength dia. Dynamic strength dia lah. So itu yang nak kena understand lah. Sebab itulah bila kita nak buat strength test ni pun macam komponen lain dari segi teknik, muscle activation, ni mana satu yang activate. Sebab pernah juga macam buat dulu lah, dia buat test juga, tapi dulu kita ada vibration equipment tau. Yes, betul. So bila vibration dia ada, sebelum kita buat testing atau training, dia nak vibration, dia just dia dalam squat position. So dia ada deactivation of muscle semua. So bila comparekan dengan warm up yang biasa dengan atas tu, yang ni lebih activate banyak. So dia ada banyak activation. So itu yang perlu ada pre-activation punya exercise banyak dah ada ditunjukkan supaya benda tu boleh dia dapat that macam satu activation, and then mungkin satu dia macam PAP sikit lah kan, dari segi macam mana dia boleh angkat, dia ringan sebab masa tu dah preloaded kan. So, macam kalau aku training pun aku buat macam tu juga. So dia akan preloaded kan, and then supaya dia ada after effect dia bawa. Tapi itu kita topik lain lah, dari segi macam mana kita nak pakai tu in a training. Kat sini dia panjang sangat kan. So kita ada that window of adaptation tu PAP. Baik. Okay. So topik kita ni. So ada soalan, tapi tak ada soalan kat sini. Ada lagi soalan ditanya kat sini, just throw the idea. Mungkin boleh share experience ke apa dekat dengan Facebook Live di komen. Right. So Din, Fly, saya suka Yes. tambah sikit Fly. Boleh ke? Saya internet saya ni kejap ada kejap tak ada ni. So saya ada peluang cakap, saya nak cakap lah. Okay. Tendek. Aduh. Selain daripada strength tadi tu, satu spesifik kita tengok pada test tadi lah, strength test. Yang keduanya apa yang saya buat untuk tim saya buat masa ni, saya tengok speed. So improvement of speed sebenarnya ada related dengan relationship dengan strength tadi ni.
So bila dia Okay. improve dia punya speed, maknanya dia punya strength tu dah bertambah. Itu yang pertama juga lah. So selain daripada saya tengok strength tadi, macam saya kata tadi, tempoh masa pun tak ada, masa dah singkat. So selain tengok strength spesifik pada strength test tadi, yang back squat contohnya, leg press, everything, saya tengok juga lower limb punya strength ni based on speed test lah. Sebab bila dah start in season ni, kita akan ada gap, kita akan ada break, national team punya collab punya break, FIFA calendar punya break. So within that break, apa yang selalu test yang kita akan buat, macam saya buat adalah speed test dengan cardiovascular test lah, yo-yo test. So strength saya nak tengok dari mana? Daripada speed tadi lah. Sebab saya tak sempat pun nak masuk gym untuk buat strength, untuk test strength. So macam saya kata tadi, squat tak pernah training pun squat. Duk training padang, lepas tu main game, training padang, main game. Takkan tiba-tiba masuk gym nak buat 1RM back squat test. So tak relevan untuk atlet saya lah, untuk player saya. Jadi dalam masa sama saya nak tengok strength dia daripada apa? Daripada speed tadi. So saya buat 20 meter, 30 meter speed. So benda yang sama juga saya guna untuk tengok relationship dia, dengan strength lah. Mana bila speed bertambah, ada hubung kait dengan strength tadi lah. Mana speed tambah, strength pun pada saya adalah bertambah lah. Antara Betul lah, macam tu macam lah. macam sekarang tadi buat beberapa kejam kan. Tapi pakai video kan, video analisis kan. Yes, betul. More power lah. Tapi kalau kata cantiknya, kalau kata dah dekat dengan ASN tu, minta lah pakai kejap dia punya kontak kan. Sebab dia punya force platform. So boleh Force tahu lah plate. dia punya strength. Ataupun just basically yang macam apa dia panggil apa? Isometric pull. Isometric Yes, pull. Dia yes. mana dalam squat position, dia just hold. So adalah strength. So banyak orang dah pakai ke situ pula. Yang mana dia tak perlu ada dynamic. Tapi kita nak tahu berapa banyak daya je lah. Sebab itu pun ada, artinya research ada equivalent dengan dynamic punya squat, punya RM. Tapi yalah, kalau macam as a practitioner, itu bagus as macam monitoring. But then kita nak train squat, better just squat. Itu yang saya buat dalam training tu. Dan masa training tu Betul. dah assess lah tu basically. So kalau kata dia buat, dalam tu dia boleh buat 2 kali je. Tapi itulah bila kita buat training strength ni pun, macam kalau saya buat training strength, kita akan tengok dari segi apa cakap, badan tu dia fresh tak fresh. Kalau dia fresh, dia boleh angkat lagi duit. Kalau dia macam lesu lah hari ni, ngantuk, penat lah hari ni, so mungkin dia tak boleh nak angkat. So strength tu pun dah macam tak boleh nak very quality workout lah. So itu yang nak satu, kalau apa yang saya buat, saya akan cuba get that pre-assessment lah. Macam dia, kita tengok kat situ, dari segi ada feedback ke. Wellness check lah, wellness check kan. Wellness juga, atau macam dia rasa macam dia tidur pagi tadi, penat ke, bangun lesu ke. So basically itu selalu indicator lah. Tapi sekarang dah lagi canggih, semua dah masuk wellness. So dia send indicator pada apa ni, kita punya agency ataupun coach yang kata okay, dia punya tidur mencukupi berapa, deep sleep ke tak deep sleep. Itu pun dah sekarang dah pakai banyak apps lah. Kat handphone dah pakai, so dah pakai jam pun dah boleh. Apa benda kan, in order to track atau monitor performance. Kita tahu sebab benda-benda ni yang akan check adakah kita ada improve dari segi apa, kita punya resting heart rate kita kurang ke, yang mana indicator kita fit, ataupun kita punya sleep yang mencukupi, quality sleep supaya itu recovery. So benda tu yang ada kita kena set tool lah. Tak kira lah kalau kata dia performance ke orang biasa ke kan. Macam kita biasa-biasa lah kan. Kalau kita nak tidur yang rehat, yang deep sleep tu penting sebab kita nak ni lah, supaya kita Fresh. rehat lah. Macam tu Din. Saya apply bila saya di tim FM MSN sekarang ni, baru saya lebih didedahkan dengan wellness check ni pagi-pagi. Okay. Sebab bila kita dekat tim, sebab saya bila di sini saya ada khidmat fisiologi daripada ISN membantu. So untuk kita buat wellness checks every morning before match, particularly buat masa ni kita guna every match lah. So every match kita akan buat wellness check, match day. So benda tu betul-betul membantu sebenarnya, betul. Dan benda ni juga kalau kita boleh guna pakai on testing day pun sangat bantu. Dan kalau boleh pakai hari-hari masa training lagi sangat bantu. Tapi macam saya cakap tadi lah, kita seorang je nak buat semua kerja, beban yang ada ni buat terkulai layu di Tasik Madu jadi jadi cuma apa yang kita boleh buat, macam saya punya testing, macam kita nak yang fresh tadi, kita akan ada satu rest day, yang full day kita rest. So the next day is a testing day.
So kita bagi dia full rest, next day is testing day. Tapi tak dinafikan juga, ada juga player kita, some of them dah improve sebenarnya, tapi on testing day tu mood tak jadilah, mood swing lah, stress lah, tidur tak cukup. Memang kita bagi free, kita bagi cuti, kita bagi rest, tapi masih berlaku tak cukup tidur, everything. So bila test, kenapa tak ada improvement lah. So then datang balik pada kita lah untuk kita tengok balik program kita balik lah. So tapi kalau the whole daripada 30 player kita improve, 29 improve, seorang je tak improve tu, kita akan check on the players lah kan. Daripada 30 tak improve lah, tak boleh salah player lah, SSG tu lah, tak buat kerja. Itu yang penting macam aku buat lah, waktu training tu ada monitoring, sebab dia ada juga list. Contohnya macam kalau strength, contoh macam ada strength endurance katakan elite maximum, aku selalu buat juga ni. Budak-budak memang ada maki aku punya. So dia macam 5 minute squat. So berapa banyak repetition ni dapat as a monitoring tool. Oh dia kata berapa banyak, adakah dia improve? Okay lah. So dia berapa banyak. So itu salah satunya yang kita buat untuk monitoring lah. Selalu kena cakap dengan atlet, kata korang datang sini jangan buang masa lah. Kau training dengan betul, kau tidak tak payah datang lah buat training, buang masa je. Biar kau duduk rehat, dia tidur makan ke apa kan. Selalu macam tu lah. So kita itu masa dia, masa kita juga. So adakah masa kita yang laburkan ni ada bagi hasil ke tak lah. Kau kata bagi je tapi orang tak appreciate, dari segi that masa atau dengan tenaga yang dia bagi, dia jadi sia-sia lah right? Betul. Tu internet tak dapat lagi Hikmah. Aduh macam mana Bukit Jalil ni. Hampir dah bilik baru ke bilik lama lagi? Dengar dah. Aduh, saya sangkut-sangkut lah, internet saya sangkut-sangkut lah. Aduh, cabaran, tak apa, cabaran di alam maya. Aduh, belum lagi, bangunan baru seram menyerah semalam. So mereka buat kami bakar apa semua lah. Malam seram menyerah bangunan. Tapi kami tak masuk, kami masih di kasar 1 lah. Bagus. Alhamdulillah. Kasar 1. Right. So kita dah 9.57 Din. Aduh. Kita dah 9.57 Din. Ya. 9.57. Topik nak sama time. Topik agak direct lah. So orang kata apa, mungkin soalan tak banyak sebab dia direct. So RM tu apa, so macam mana prosedur dia, adakah benda tu kan. Basically dia lebih kepada sharing lah, sharing macam mana kita nak buat RM tu kan. Okay. Betul lah, macam aku 1RM penting pada aku, bukan 1RM lah, basically strength test penting untuk aku untuk kita tengok progress lah. Tu je basically. Cuma how kreatif kita nak utilize tool and battery ni yang mana mencapai standard mana-mana, sebab kadang kita punya orang atas ni nak tahu dia level mana sekarang ni, diorang ni level mana sekarang ni, adakah ada level national ke, level international ke, kat mana level. Sebab itu jadi salah satunya seorang administrator ni dia nak tahu adakah dilaburkan duit tu dia membawa keuntungan ke tak je, berbaloi ke tak berbaloi je. Ya, betul. So satunya kena show from report lah. Itu yang masalah kita, reporting tu dia tak begitu cantik lah selalunya dia, sebab kita agensi banyak lah cabaran dia tu, macam Cik Hikmah cakap tadi kan, dia nak kena kontrol macam-macam. So itu kita kena be smart on how kita collect data and then kita reporting lah. Sebab macam kalau kita ada teknologi, kita pakai teknologi. So macam Din pun duk buat collect data wellness kan, tapi semua self apa, atlet punya self je kan. Supaya kat situ kita boleh just keluar generate data yang lebih cantik lah. Okay, so kita dah sampai 10. So Hikmah dia on off lagi. So Din, kesimpulannya Din untuk strength test ni, itu kita cerita pasal strength test. Strength test ni penting. So tapi strength test, 1RM strength test ni, 1RM strength test relevan ke tak relevan ni sekarang ni untuk dilakukan sebelum training? Untuk aku adakah dia relevan ataupun tak relevan, kita akan tengok balik pada level of athlete tu sendiri, dan RM test ni memang membantu untuk kita nak tentukan persen weight ataupun load yang kita nak train athlete tu sendiri. Itu bagi aku. Okay, penting. Kau Hikmah, ada Hikmah?
Ikmah Bongso. Dengar Blay eh. Okey, dengar. So, apa kesimpulannya? Adakah ujian prestasi strength test 1RM masih relevan untuk kita run program? Tak kira pada orang biasa ke ataupun atlet? Yes. Kalau kata cerita pasal relevan dia, saya rasa dia evergreen lah. Dia masih lagi relevan. Mulai. Aku bateri habis ni. Hang boleh teruskan lah. Okay, thank you, Din. Saja Din eh. Dia Saya tak timing sempat dah. apa kesimpulan Din. Awak. So kalau kata relevan Okay. ni dia masih Kita evergreen, dia dengar masih apa relevan. Sama Okay. macam Din cakap tadi, yang paling penting adalah kita kena tahu evaluate punya sukan tu sendiri dan atlet yang kita ada. So perlu tak suka 1RM ni kepada sukan kita sendiri kena identify benda tu lah. Tapi untuk tengok kita check kita monitor kita punya performance, memang perlu 1RM test untuk kita punya strength training dan strength test. Untuk orang biasa pun sebenarnya masih boleh guna pakai sebab ada test yang ada study yang diorang buat pada 2003 tak silap saya pada kanak-kanak dan orang tua, dan testing tu berjaya tanpa menghasilkan kecederaan pun pada kanak-kanak dan orang tua. Dan yang paling penting yang saya rasa tadi tu, nak kata relevan ke tak relevan pada orang biasa tu, paling penting adalah siapa yang buatnya. So kena berilmu, kena tahu dan kena follow the protokol yang ada. Safety precaution dia tetap kena ambil, dan benda tu takkan jadi isu kalau semua benda ni kita monitor, kita kita pantau dan kita admin apa bahasa Melayu panggil, kita susun dengan baik. Saya rasa then should be okay. Panjang lagi kesimpulan Alright. Thank you Hikmah. Thank you. So hari ni topik kita dah sampai penghujung. Ujian prestasi, strength test, 1RM masih relevan. So banyak kata relevan, yes, it's relevant. Cuma macam saya tadi level, saya dengar. So dari segi level, siapa yang akan buat, so kalau macam dia memang level untuk buat exercise yang test tu dia tak sampai lagi, so kita kena train test tu. Kalau kata dia back squat as the tool of measurement of squat test, dia kena mahir dari segi teknik squat tu dulu, and then dia kena train. So macam kalau kita nak buat test, kita train dulu, and then mungkin dalam 4 minggu untuk training aja, and then baru kita boleh start test dari situ. So kita kena ada that dia panggil familiarization. So apa-apa pun kita ada familiarization dari segi test tu. So terima kasih kepada yang menonton sesi kita kali ini. Alright. So terima kasih kerana menyokong kita punya Sport Catalyst FAQ Live bersama. Alright, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Ya. FAQ Live bersama. Fundamental movement tu kena very strong first. Okay. Aplikasi dan informasi aplikasi dan informasi. Kita jumpa lagi masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.